Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana mulut, badan binasa. Itulah cerita yang akan saya kongsikan dengan anda pada kali ini. Dan sebelum itu kita saksikan beberapa kisah dulu untuk kita belajar sedikit daripada kisah-kisah yang akan saya sampaikan. Kisah yang pertama, seorang kakak bertanya kepada adik perempuan ketika bertandang ke rumah seminggu setelah adiknya melahirkan anak sulung. So, dia bertanya, apa hadiah laki hang bagi beranak-anak kat dia? Tak ada apa, okey je. Jawabnya ringkas. Kata kakaknya lagi, ush, mana boleh macam tu? Bukan senang hang nak beranak tau. Bersabung nyawa nak bagi anak kat laki hang. Dia langsung tak menghargai hang. Laki aku lalu bagi hadiah kat aku. Bukan ada alasan apa pun saja dia nak bagi. Petang itu, ketika suaminya penat pulang dari bekerja dan dilihat isterinya sedang merajuk sedih di rumah. Mereka berdua sering bergaduh sejak kejadian tersebut. Dan tak lama kemudian suami dan isteri ini bercerai. Dari mana punca masalah rumah tangga mereka? Hanya dari pertanyaan yang diucapkan oleh kakak kepada isterinya sahaja. Kisah yang kedua. Seorang ibu bertua bertanyakan soalan tentang keselesaan rumah anak menantunya. Hang tak rasa ke rumah hang ni sempit? Anak-anak dah ramai. Soalannya ringkas. Rumah yang tadinya terasa selesa, lapang, dan sejak ketika itu mula dirasai sempit oleh penghuninya. Dan ketenangan yang dahulunya memejai rasa kasih sayang di dalam keluarga juga turut hilang ketika keluarga ini mula tersepit dengan hutang kerana cuba nak membeli rumah yang lebih besar, dengan berhutang di luar kemampuan kewangan keluarganya. Itu yang berlaku. Kisah yang ketiga, seorang kawan bertanya, berapa gaji hang sebulan? Kawannya pun jawab, RM2,000 saja. RM2,000 saja? Mana cukup? Bos hang ni betul cekik darah. Langsung tak menghargai usaha hang selama ni. Hang lama dah kan kerja dengan kilang ni. Patut hang dapat gaji lebih tinggi lagi. Mana cukup zaman lah dengan RM2,000? Sejak itu dia membenci pekerjaannya. Dia mendesak kenaikan gaji pada majikannya. Dan sayangnya majikan tidak mampu serta menolak dan terpaksa memberhentikannya. Dan kini dirinya tidak bekerja dan menganggur. Kisah yang keempat. Seseorang bertanya kepada seorang makcik tua, berapa kali anak-anak makcik datang melawat makcik sebulan? Dan makcik tu jawab, sebulan sekali tu adalah. Si penanya menempelak, ish, melampau anak-anak makcik tu. Patut mereka main jenguk makcik kerap lah. Makcik ni dah tua kan. Tak pun mereka main, ambil makcik pergi duduk dengan mereka. Mereka ni memang tak sayang kat makcik ni. Hati makcik menjadi sedih. Sedangkan sebelum ini dirinya rasa rela dan memahami kesibukan anak-anaknya. Dan makcik tadi mula menangis dan bersedih. Dan ini memburukkan lagi kesihatan tubuh makcik hingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Apakah sebenarnya keuntungan dan manfaat yang kita perolehi ketika kita bertanya pertanyaan-pertanyaan
seperti cerita-cerita di atas. Jagalah lidah kita dari mencampuri kehidupan orang lain. Tak perlu kita cemburu dengan kebahagiaan yang diperolehi oleh orang lain. Setiap manusia ada kelebihan dan ada kekurangannya. Andai kita bahagia, lihatlah corak dan gaya kehidupan, bukan menghukum dengan membawa cerita. Mengecilkan dunia mereka hanya akan menanamkan rasa tidak redha pada apa yang mereka miliki. Jika terus berperangai sedemikian, kita juga akan menjadi ejen perosak di muka bumi ini tanpa kita sedari. Perosak kebahagiaan orang lain. Andai ada bom yang meletup, cubalah periksa diri. Adakah kita yang menyalakan sumbunya? Mengadu domba itu adalah fitnah. Fitnah itu mengadu domba. Kita tak tahu pun kesahihannya. Kita bercerita hal suami yang tak sayangkan si isteri yang baru bersalin anak pertama tadi. Rumah kecil. Dah tu, itu saja yang mampu disediakan oleh si suami. Majikan tak menghargai hasil usaha pekerjanya. Kilang kecil, gaji RM2,000 tu kira besar dah lah. Nak gaji besar pergi multinational company, dia boleh bagi gaji RM10,000 pun. Tapi kalau setakat gaji bekerja sebagai operator, takkan nak minta RM10,000 gaji kan? Tak betul ke anak-anak makcik tu tak sayang kat dia? Anak-anak makcik tu sibuk dengan tanggungjawab dia. Makcik tu sendiri yang tak mahu tinggal dengan anak-anak dia. Orang tua ni dia tak suka nak duduk rumah orang, rumah anak-anak sendiri pun. Dia pun suka menghabiskan masa dia orang di rumah mereka sendiri. Sentimental value katanya. Teringat dekat suami, arwah suami, teringat dekat kenangan-kenangan lama, mak dan ayah dan sebagainya. Teringat kenangan lama. Duk rumah anak, jiran-jiran langsung, tak bertegur siapa. Nak sembang dengan siapa makcik tu? Apa dosa besar? Tak masuk syurga orang-orang yang suka mengadu domba. Jadi mengadu domba ni adalah salah satu dosa yang besar, yang amat besar sebenarnya. Sebaik-sebaik manusia ialah orang yang sentiasa mengingati Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belahkan antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Bahaya fitnah. Perbuatan fitnah ini lebih berbahaya daripada pembunuhan, kerana boleh menyebabkan masyarakat hilang rasa kasih sayang dan mencetuskan permusuhan. Kalau bunuh, mati terus saja. Tikam dada kawan tu, mati terus. Tapi bahana mengadu domba, bahana fitnah ini memakan diri, memakan jiwa, merosakkan hubungan kekeluargaan, hubungan saudara mara, hubungan jiran tetangga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Surah Al-Baqarah ayat 217. Jangan main-main dengan fitnah dan mengadu domba. Fitnah yang anda tabur boleh menjadikan seseorang dibenci sepanjang hayat, dan begitu jugalah hayat dosa yang anda kena tanggung bahana mengadu domba dan berfitnah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka,
Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengadu domba sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging dengan saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Fitnah mengadu domba dosa besar. Fitnah mengadu domba seolah-olah kita memakan daging saudara kita sendiri. Bayangkan. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu siapa orang-orang yang terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, mau, wahai Rasulullah. Dan Rasulullah pun bersabda, yaitu orang-orang yang jika mereka terlihat, maka nama Allah pasti disebut-sebut. Dan beliau melanjutkan, maukah kalian beritahu siapa orang-orang yang terburuk di antara kalian? Iaitu orang-orang yang suka kesana kemari, menebarkan desas-desus, merosakkan hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai dan berusaha menimbulkan kerosakan serta dosa di tengah orang-orang yang suci bersih. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Manusia bila hati kotor, dia suka bercerita buruk tentang orang. Kalau hati dia bersih, dia tak akan bercerita tentang orang. Jadi kita kenal hati kita kotor atau bersih. Kita suka cerita buruk orang ataupun kita tumpang dengar cerita buruk orang. Kita boleh tahu kalau hati kita bersih ataupun hati kita kotor. Apapun yang ingin kita perkatakan, fikir dahulu. Kalau dah tak tahu nak berkata apa-apa, lebih baik kita diam. Itu yang terbaik. Lebih banyak kita berkata-kata, lebih banyak dosa dan kejahatan yang kita lakukan di muka bumi ini. Jangan nanti kerana kita rumah tangga orang porak-poranda, kerana kita cinta menjadi tawar rasanya, kerana kita ikatan suami isteri yang selama ini terbina hancur, kerana kita jiran tetangga tidak bertegur sapa, kerana kita mertua dan menantu bermasam muka, kerana kita ada yang memendam rasa, kerana kita saudara mara bersengketa, kerana kita bahagia bertukar duka, jiwa sengsara. Salam Nusantara.